Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Alright, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap sangat siapa yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin. Sebenarnya kan saya dah seminggu lebih saya tak buat video. Maksudnya seminggu lebih tu saya dah lama tak bercakap dekat korang, dekat depan kamera lah. Okay. Sebab kalau korang perasan video-video yang sebelum-sebelum ni, itu video yang dah diperam. Diperam ke diperak? Peram ke perak? Sama ke? Tak sama Yang paling teruk sekali video yang terbaru tu, yang unboxing piano tu kan. Itu video bulan 3. Yes, bulan 3. Bulan 3 3 ke 2 tak ingat, tapi bulan 3. Macam tu lah, bulan 3 lah. So sekarang bulan 7. Dah lama kan. Itu memang paling lama sangat saya simpan. Jadi sebelum saya buang video tu, saya post. So hari ni sebab dah lama saya tak bersembang dengan korang, nak betulkan kaki. Korang biasa tak kalau duduk atas kursi mesti nak bersila? Saya macam tu lah. Saya kalau duduk atas kursi mesti nak bersila, mesti nak angkat kaki. Macam tu. Masa dulu lagi dahsyat. Pergi kat luar, kalau kedai makan kat luar kan, mana ada orang makan kat luar yang duduk bawah. Melainkan kedai tu ada sediakan lah. Tapi biasanya kedai makan mesti atas kursi kan. So saya dulu lah, masa saya bujang, suka sangat kaki ni atas. Kelakar kan. Okay, sekarang kita tak nak cerita tu sebenarnya. Sebenarnya saya nak, tiba-tiba saya macam nak bercerita dengan korang pasal saya segan sebenarnya nak cerita benda ni. Sebab saya tahu tak semua orang suka dengar, dan tak semua orang yang terima, dan tak suka dengar, dan rasa macam tak sukalah, menyampah lah. Betul tak? So tapi tak apa, saya nak macam nak share juga dengan korang apa yang saya nak sampaikan lah ni. Okay, sebenarnya saya nak bagi tahu dekat korang benda ni. Bukan nak bagi tahu, okay, saya nak share cerita dengan korang. Sebab saya ada terbaca, tapi orang tu post dekat grup Telegram. Tili ke Tele, macam tu lah. Telegram, macam tu lah. Jadi saya pun bacalah. Okay. Dalam grup tu ada keluar soalan-soalan. Dia ada grup yang mood, tapi tak ada soalan kan, tapi dia keluarkan soalan-soalan. Bukan soalan, macam di komen-komen. Sorry tersilap. So saya asyik pandang bawah pula dengan handphone. Saya buka balik semula. Saya tak nak bagi tahu siapa yang post tu, sebab rasa tak payah kot. Okay, saya baca komen je sebab orang tu post cerita pasal poligami. Okay, poligami. So saya tahu korang semua yang tengah dengar ni mesti macam tak suka dengar. Tengok topik pun tak nak buka pun. Tapi tak apa. Mana yang nak dengar lah, yang tak nak dengar pun saya okey je. Sebab saya tahu tak semua orang setuju benda ni. Bukan setuju lah, maksudnya tak berapa suka dengan perkataan poligami, dan nampak benda-benda macam tu tak suka. Tapi saya nak share dengan korang juga. Sebab apa? Sebab kenapa saya nak share? Sebab dah ramai sangat. Bagi saya, bukan ramai sangat macam 100 orang, tak adalah. Macam adalah beberapa orang tanya saya, dan macam mana saya boleh positif dengan poligami ni. Maksudnya kenapa saya berkata-kata positif dengan poligami ni. Bila orang keluar isu pasal poligami ke apa, saya akan terkomen. Kadang-kadang saya komen lah kalau rajin. Saya akan komen benda-benda yang positif. Diorang tak nampak macam saya annoying ke apa ke. Tak ada ni tak ada. Okay, sebab kenapa saya buat macam tu? Sebab saya tak nak, sebab kita fikir positif. Kalau kita fikir positif, benda tu akan positif. Kalau kita fikir benda yang buruk, kita akan dapat benda yang buruk. Itu saya lah. Not sure kalau korang macam mana. Okay, kalau misalnya macam kita fikir positif, tapi orang sana buat benda yang negatif kat kita, kita kena tahu diri kita ni, dan kita kena kenal diri kita ni. Okay.
Contoh kalau orang sana macam maksudnya poligami ni kan, kita dah positif, orang sana negatif, macam buat kat kita sesuatu ke apa. Tapi bila kita kenal diri kita ni siapa, kita tak akan berlaku sesuatu yang negatif dekat orang yang buat kat kita. Simple kan? Sebab tu saya rasa macam nak buat apa, nak berdebat benda ni, baru nak gaduh-gaduh. Kejap korang tekak macam kering pula. Sebab tadi masa maghrib tadi saya minum air lemon 1 jug kecil lah, macam 250 ml. Sebab kenapa saya minum air lemon? Sebab tekak rasa macam loya perit-perit macam tu lah. Okay, dah sambung balik tadi. Okay, panjang pula saya cerita. Okay, sebab orang tanya, kebanyakan orang tanya lah. Okay, saya buka balik yang soalan tadi tu kan. Ada orang ni mesej saya, Assalamualaikum. Dia kata, boleh tak kongsi dengan saya bagaimana puan boleh kuat jiwa bila suami puan nak tambah isteri lagi? Nasihat puan. Sebab dalam grup hamba Allah ni, dikeluarkan isu poligami, saya ada komen benda yang positif. Dan yelah, peminat-peminat dia mestilah dapat baca kita punya komen. So diorang komen, diorang balas, dan diorang ada segelintir yang PM secara personal. Okay, saya jawab kat sini. Waalaikumsalam. Ya, saya sebenarnya banyak, tapi di antaranya memang banyak pun nak kuatkan jiwa ni. Tapi di antaranya saya letakkan cinta dan sayang pada suami tukar kepada Allah. Maksudnya kita kan cinta sayang dekat suami kita sepenuh hati kan. Tapi saya tukar cinta dan sayang tu dekat suami tu kepada Allah. Macam tu. Dia tanya lagi, dia cakap kelemahan dia dalam isu poligami ni sebab cemburu. Okay, lepas tu saya cakap lah, sebab cemburu tu kebanyakan ramai orang tanya benda tu, macam mana nak kuatkan jiwa cemburu, lepas tu macam nak atasi segala masalah yang, maksudnya suami diorang macam beria sangat nak kahwin, macam mana nak kuatkan. Maksud yang pertama lah, kuatkan jiwa tu. Diorang mesti tanya benda tu. Saya jawab, ini pandangan saya lah. Orang yang cemburu ni sebab dia ada kelemahan yang dia sendiri tak ada. Contohnya, orang tu masak memang sedap, yang kita ni masak tak berapa nak sedap. Jadi datanglah satu penyakit cemburu. Cemburu kan. So cara nak atasi cemburu tadi tu, kita kena sedar diri. Yang kita ni memang tak berapa nak, yang kita ni masak tak berapa nak sedap. Jadi kenalah terima hakikat. Ini pengalaman saya yang cuba atasi cemburu. Ya, betul, ini pengalaman saya lah. Dah lama hilang dah cemburu tu, sebab kita sentiasa sedar diri yang kita sendiri pun tak berapa nak sempurna. Dia macam ni tau. Okay, kita nak cerita kat sini pasal cemburu. Okay, kadang-kadang kita tak suka benda poligami sebab cemburu lah, sebab jealous, sebab kita akan berkongsi dengan suami kan. So saya nak cerita macam mana nak kuatkan kita punya jiwa kita, minda kita, lagi apa lagi, perasaan yang macam mana cakap saya pun tak boleh cakap kan. Mungkin saya dah tak ada benda tu kan. Tapi tak apa, saya cuba ingat balik. Macam senang cerita macam sayang kan. Bila kita sayang sesuatu tu, macam handphone ni kalau orang share, kita rasa macam marah kan, sebab kita punya. Tapi anggap handphone ni tak kekal, dia akan rosak. Dan bukan milik kita sebenarnya, milik Allah. Bila Allah ambil, esok lusa handphone ni pecah ke, rosak ke, apa ke, hilang ke, kita tak tahu. So kalau orang nak pinjam handphone ke apa, kongsi-kongsi ke, okay. Dulu saya jenis kalau barang saya punya, saya rasa macam susah nak bagi orang share, susah sangat. Tapi bila dah belajar, saya cuba letakkan sesuatu tu yang bukan aku punya. Itu Allah yang punya. Selalu zikir kat dalam hati macam tu. Bila kita letak hati kita dekat Allah, maksudnya kita yakin sesuatu barang yang kat keliling kita ada ni adalah Allah yang punya. So benda tu lama-lama hilang.
Okey, sebab apa macam mana boleh hilang? Bila kita letak Allah dekat hati kita, maka syaitan susah nak datang dekat hati kita. Syaitan lah yang akan cocok kita supaya lagi cemburu kuat, sekuat-kuat hati dia. Sebab syaitan kan suka kita bergaduh, kita cemburu kuat, sampai cemburu buta, sampai macam menjadi seorang yang negatif. Syaitan kan suka. Memang syaitan kan sifat dia macam tu. So kita tak nak ada sifat-sifat syaitan. Kita nak sifat-sifat yang baik-baik. Sifat-sifat malaikat lah. Sifat-sifat malaikat macam mana? Kan? Tak pernah dengar pula malaikat bergaduh, malaikat hasut. Tak ada, tak pernah. Itulah saya nak share dengan korang semua. Sebab ramailah yang mesej macam tu dekat saya tentang poligami ni. Kenapa saya boleh terima, macam mana saya boleh ikut jiwa. Itu banyak lagi lah. Cuma saya nak cerita yang pasal cemburu ni. Macam mana saya boleh atasi cemburu tu. Cemburu tu sebenarnya senang je nak buang. Kan? Kita letakkan Allah dekat hati kita tu. Dan apa yang kita pandang semua tu, sekeliling tu semua bukan milik kita. Okay. Ada satu orang komen ni cakap, bukan satu orang komen lah, dia mesej juga. Dia kata, saya paling cemburu bila suami ada dekat isteri yang lain pula. Macam contohnya diorang, macam maksudnya giliran, okey, giliran suami dekat isteri lain bila bermalam dekat isteri lain. Okey, saya faham benda tu memang semua orang paling, ya Allah, memang benci lah, memang anti benda tu kan. Betul lah. Sebab saya pun macam tu juga dulu. Tapi ada tapi dia. Tapi saya belajar macam mana nak atasi benda tu supaya tak menjiwai diri saya, rasa macam benci, rasa macam tak suka benda-benda macam tu. Saya macam mana saya buat adalah saya fikir yang suami saya tengah buat amal ibadah, okey, dekat luar sana. Itu je mindset saya. Lepas tu saya buat diri saya supaya saya dekatkan diri saya masa suami saya tak ada. Saya buat apa? Saya zikir kuat-kuat supaya syaitan tak cocok saya punya fikiran saya, dan syaitan tak cocok hati saya, supaya saya tak buat sesuatu. Dan saya buatlah benda-benda yang saya suka, macam masak ke. Tapi takkanlah malam nak masak kan. Malam tu korang ngaji ke. Tapi takkanlah nak ngaji tengah malam kalau jenis malas kan. Siapa suruh? Kata nak bahagia, nak tenangkan hati, mestilah kena ngaji. Jadi kalau dah ngaji semua tu tak tenang juga, kita buat benda yang kita cuba nak lupakan. Pertama kali memang macam tu. Okay, lepas tu kali kedua, kali ketiga, benda tu akan berulang-ulang. Lama-lama benda tu macam dah rutin, macam dah tak ada, dah hilang. Kenapa kita rasa gelisah bila suami tu tak ada dengan kita? Sebab syaitan dia suka hasut kita supaya fikir macam bukan-bukan, fikir benda yang tak baik-baik semua tu. Lepas tu hati kita tak tenang. Sebab kenapa hati kita tak tenang tu? Sebab kita letak hati kita ada makhluk. Saya faham benda tu memang orang tak semua orang terima, dan tak semua orang suka benda-benda macam ni. So itu sajalah. Panjang pula video kali ni. Saya harap korang, kalau korang nak komen apa-apa kat bawah komen. Sebelum tu mesti korang tanya, adakah saya email masuk. Okey, adakah saya hidup berpoligami? Mesti ada orang tanya kan, saya hidup berpoligami ke tak? So itu nantilah, okey, nanti kita cerita. Sebab video ni dah panjang, saya tak nak panjang. Nanti kan korang bosan nak dengar benda-benda macam ni kan. Betul tak? Saya cakap ni pun sebab ramai sangat nak tahu macam mana saya cuba atasi cemburu tu. Macam tadilah saya cakap, caranya kita kena letakkan hati kita pada Allah. Simple, senang je. Okay, buang sifat kebesaran makhluk tu dalam hati kita tu. Masuk kebesaran Allah tu dalam hati kita. InsyaAllah semua hilang, settle. Okay, ingat. Okay, itu saja video saya kali ni. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi subscribe, like dan komen saya punya channel. Rasa macam terharu sangat sebab korang sentiasa datang kat saya punya channel, komen kat bawah kan. Terima kasih sangat-sangat. Dan juga pada subscriber baru saya, terima kasih.
Dan ya, itu saja. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.